Nafi Agong panggil pemimpin PN menghadap, Istana Negara buat laporan polis. Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk Alauddin Abdul Majid mengesahkan pihaknya menerima laporan berkaitan dakwaan oleh aktivis Perikatan Nasional Cikgu Bad bahawa 3 wakil parti berkenaan telah dipanggil menghadap Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara pada Isnin lalu. Kes itu akan disiasat dan dikendalikan oleh unit siasatan jenayah terkelas Bukit Aman, katanya yang dipetik bernama Semalam. Terdahulu, tersebar di media sosial satu salinan laporan polis oleh pihak Istana Negara terhadap Cikgu Bad atau nama sebenarnya Badrul Hisham Syahrin berhubung dakwaan 3 wakil PN dilaporkan menghadap Yang di-Pertuan Agong. Laporan tersebut dicatatkan dibuat oleh Pegawai Perhubungan Akbar Istana Negara Muhammad Husni Yusof 39 tahun di Balai Polis Travers pada 22 Januari lalu. Tindakan itu susulan kenyataan Cikgu Bad dalam sebuah klip video berdurasi 52 saat menerusi aplikasi TikTok bernama Alias Official. Saya, selaku pihak Istana Negara Kuala Lumpur, menafikan dakwaan oleh lelaki tersebut, Cikgu Bad, dan ia merupakan satu kenyataan yang tidak tepat. Tujuan saya membuat laporan ini untuk mengambil tindakan lanjut daripada pihak polis berkaitan video yang tersebut. Petik laporan itu yang tersebar di media sosial. Suara Keadilan telah menghubungi Muhammad Husni untuk mendapatkan maklum balas mengenai laporan itu, namun panggilan melalui telepon masih tidak dijawab. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mereman 4 ahli perniagaan termasuk seorang bekas setiausaha politik kepada seorang bekas menteri dan seorang individu bergelar Datuk Seri. Sumber berkata, kesemua yang ditahan disyaki menerima suapan daripada beberapa syarikat serta kontraktor yang telah mendapat tender di sebuah kementerian. Katanya, Magistrate Irza Zulaika Rohanuddin membenarkan 3 suspek direman selama 4 hari bermula Rabu sehingga Sabtu ini, manakala seorang lagi suspek direman selama 3 hari sehingga Jumaat. Menurutnya, permohonan reman tersebut dipohon oleh SPRM di Mahkamah Magistrate Putrajaya pada pagi Rabu. Penahanan terhadap keempat-empat suspek dibuat selepas suspek utama yang sebelum ini bekerja sebagai setiausaha politik kepada seorang bekas menteri dipercayai telah meminta dan menerima suapan bagi memastikan tender pembekalan di sebuah kementerian berjaya diperoleh pihak kontraktor. Keempat-empat suspek lelaki tersebut dipercayai telah menerima suapan daripada beberapa syarikat termasuk kontraktor yang mendapat tender kerja di sebuah kementerian sekitar 2020 hingga 2021 bernilai jutaan ringgit. Kesemua suspek telah ditahan sekitar jam 7 pagi hingga 8.30 malam tadi, iaitu 3 orang di Ibu Pejabat SPRM ketika hadir bagi direkodkan keterangan. Manakala seorang lagi ditahan di sekitar Shah Alam Selangor, katanya pada Rabu. Sementara itu, Pengarah Kanan Bahagian Operasi Khas BOK SPRM, Datuk Azmi Kamaruzaman ketika dihubungi, mengesahkan tangkapan terhadap kesemua suspek berkenaan dan kes disiasat mengikut Seksyen 16 Akta SPRM 2009. Beliau berkata, SPRM juga berkemungkinan akan memanggil beberapa individu lain bagi memberi keterangan untuk membantu siasatan. Sebanyak 59 badan bukan kerajaan NGO hadir menyerahkan memorandum di hadapan pejabat Perdana Menteri hari ini. Memorandum yang dianjurkan kumpulan rakyat Malaysia yang peduli dan prihatin KRMYYP itu antara lain menjunjung ketegasan Yang di-Pertuan Agong YDPA
Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah yang menolak sebarang cubaan bagi mengalihkan pentadbiran kerajaan persekutuan. Ura-ura, komplot dan percubaan menjatuhkan kerajaan yang sah dan mempunyai legitimasi ini ternyata masih mengganggu keselesaan dan ketentraman rakyat. Ia dapat dilihat sebagai pengkhianatan kepada aspirasi rakyat pasca PRU 15 dan satu penghinaan terhadap keabsahan kerajaan perpadu yang telah dibentuk atas perkenan YDPA dengan direjui oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, kata memorandum itu. Tambahnya lagi, kerajaan perpaduan yang baru dibentuk sejak setahun lalu itu dilihat sedaya upaya melaksanakan tugas mengembalikan kestabilan sosiopolitik, perbaikan ekonomi dan peningkatan taraf hidup rakyat. Oleh yang demikian, sebarang usaha mengganggu gugat kestabilan perjalanan pentadbiran negara melalui jalan seperti pilihan raya umum yang diadakan selepas tamat tempoh pentadbiran kerajaan adalah tidak wajar dan mesti dihentikan, kata KRMYPP. Hakikatnya, kata badan pergerakan itu, majoriti rakyat mahukan pentadbiran kerajaan memberi tumpuan kepada usaha pembangunan negara dan reformasi institusi di samping memfokuskan kepada pertumbuhan ekonomi secara holistik. Namun, terdapat segelintir pihak yang masih belum puas melakukan sabotaj, dalam hal itu seolah-olah suatu aksi penolakan terhadap perubahan kepada sistem yang lebih telus dan baik. Tegas KRMYPP, tanpa seberang sebab yang kukuh, langkah politik oleh segelintir politikus adalah suatu tindakan tidak bermoral dan melanggar konsensus nasional. Jika perancangan pintu belakang dan tebuk atap ini berlaku, pastinya akan tercetus konflik berterusan yang menyebabkan kondisi sosiopolitik negara terus terombang-ambing dan tidak stabil. Malah negara juga semakin bergoncang, seterusnya menjauhkan lagi kepercayaan rakyat dan komuniti global, termasuk para pelabur daripada kerajaan yang tidak percaya, ujar mereka. Justru, sebagai rakyat Malaysia yang prihatin, badan pergerakan itu mengesah mekanisme perundangan diwujudkan bagi mengekalkan pentadbiran kerajaan yang dipilih oleh rakyat sehingga tamat tempoh. Ia seperti penggubalan akta penggal tetap parlimen yang disesuaikan dengan merangkumi tindakan menghalang sebarang langkah menjejaskan demokrasi berparlimen dan kestabilan negara.